Pernahkah Anda memandu di jalan pesisir pantai? Kali ini kita akan memandu dari Dalat, Oya, Igan, Matu, Daro, Bruit, Pusa, Beladin, Sebuyau, dan Asajaya sebelum sampai ke destinasi yang dituju. Sebab utama kami memilih untuk melalui jalan pesisir adalah untuk merasakan pengalaman pertama menyeberangi jambatan-jambatan yang dibina sepanjang jalan pesisir, terutamanya Jambatan Batang Lubang 1. Kita masuk pekan Dalat sekejap. Lepas ni kita nak ke Dalat, Oya, Ikan, Matu, Daro, Beruit, dan seterusnya Serike. Pekan Dalat adalah di mana tempat saya membesar. Sepanjang waktu saya membesar di daerah ini, pekan ini telah melalui beberapa kali perubahan. Asalnya bangunan kedai di pekan ini diperbuat daripada kayu. Seingat saya sekitar tahun 80-an, terdapat 3 deretan bangunan kedai kayu yang menghadap ke arah tebingan Batang Oya. Sebuah panggung wayang, market yang menjual makanan di tebing sungai, dan gerai di tepi wharf. Pada tahun 1991, berlaku kebakaran besar yang memusnahkan hampir kesemua bangunan kedai di pekan ini. Pasar sementara dibina berhampiran kayu arah, dan setelah itu barulah dibina bangunan-bangunan yang baru di Pekan Dalat seperti yang kita lihat pada hari ini. Sebentar lagi kita akan sampai di Pasar Oya. Kita nak cek ni hutang untuk buka ke tak. Setelah menempuh perjalanan sejauh 18 km, kita tiba di Pekan Oya, iaitu sebuah pekan kecil yang berjarak 26 km dari Bandar Mukah. Pekan dengan 2 deretan bangunan kedai yang diperbuat daripada kayu ini terkenal dengan mi udang, di mana setiap kali musim cuti, kedai-kedai yang menjual mi udang di gerai di hujung pasar sentiasa penuh dengan pelanggan dari dekat dan jauh. Jika anda berniat nak makan mi udang Oya, disarankan datang awal pagi kerana kebiasaannya ketika musim cuti, stok mi udang cepat habis. Kali ini kita kurang bernasib baik kerana tiba di sana waktu tengah hari, di mana semua gerai yang menjual mi udang dah kehabisan stok dan kita terlepas peluang untuk menikmati mi udang Oya. Ini dia Pasar Oya. Perjalanan kita seterusnya adalah menuju ke Igan. Untuk sampai ke sana, kita akan melalui Jambatan Oya, iaitu jambatan yang menghubungkan kawasan Oya ke Kampung Senau dan seterusnya ke Igan. Depan kita ada Jambatan Oya lah. Lepas ni kita akan lalu atas Jambatan Oya dan menuju ke Igan. Ini dia kiri kanan Sungai Batang Oya ni. Sebelah kanan kita menuju ke Muara, sebelah kiri menuju ke Ulu lah. Sekarang kita menyeberangi Jambatan Ikan. Kita baru sampai di Oya tadi ya. Tak jauh lah, mungkin dalam 20 minit macam tu. Ini dia. Sebelah kiri kita adalah Ulu, pergi Sibu lah. Dan sebelah kanan kita menuju ke Kuala Igan. Masih ada kerja-kerja apa nama ni, construction lah di atas jalan ni. Mungkin dia buat dia punya tiang lah. Sekarang ni ada satu sebelah kanan ni, ada tiang konkrit untuk
untuk maintenance mungkin. Tapi ini ada ruang boleh pakai untuk jalan kaki. Nah, ini dia peaknya nih, dekat puncak teratas jambatan ni. Jambatan Igan sepanjang 1,4 km ini mula dibuka kepada orang ramai menjelang Hari Raya tahun ini, tepatnya pada 16 Mac 2026. Ketika kita melalui jalan ini pada penghujung Jun, masih terdapat kejar-kejar pembinaan akhir sedang berjalan dengan rancak di sepanjang jambatan. Jambatan Igan akan menghubungkan kita melalui jalan darat ke Matu dan seterusnya ke Daru. Banyak angus lah tempat ni. Memang pokok sagu tu angus lah. Ada kebakaran besar baru-baru tu. Tepi jalan dia tinggi dah. Okey, dekat signboard beritahu Matu 42 kilo, Daru 57, Tanjung Manis 115. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Pekan Matu. Kita nak tengok jalan-jalan sekejap. Ini dia punya Dewan Suara, Dewan Majlis. Okey, jatuh pula. Kena pusing tu macam mana ni? Tengah berangkut tu. Nak tak jalan sana. Okey. Ini adalah sebuah pekan kecil dengan dua deretan bangunan kedai yang diperbuat daripada kayu. Saiz dan bentuk hampir sama wajahnya dan saiznya seperti Pekan Oya. Beza utama antara kedua pekan ini ialah Pekan Matu mempunyai waterfront di mana kita boleh berjalan sepanjang tebingan sungai yang juga terletaknya medan selera yang berada di tengah-tengah laluan waterfront. Jadi kita dah sampai dekat Pekan Matu ni. Dalam pukul 2 lebih lah. Kita tengok sekejap suasana dekat sini. Tak ramai pengunjung sebab lepas tengah hari. Ada wak. Kita nak pergi tempat makan sana tu. Tengok minum air lah sekejap. Kita jalan sepanjang tebing ni. Sini tak ada toilet dah. Ada toilet? Ujung siang lah. Tu? Apa tu? Saya nak pergi toilet sekejap. Toilet kat Matu ni dia masuk sikit dah. Mungkin ramai yang tak tahu, bukan tepi tebing tu. Dia masuk sikit ke jalan. Sebelah kiri ni macam ada bangunan lama. Lepas tu dia punya ni ada lukisan mural lah, lukisan mural Kenyalang. Kita baru lepas 2 hari tandas dan sekarang kita berjalan dekat waterfront Matu. Kecil lah sungai dia. Sungai dia kecil tapi cantik lah. Cuaca pun okey. Ni dekat sana tu medan makan Matu. Kat sini pun petang-petang mungkin ada buka lah dia punya apa nama ni, gerai ni. Dia punya stall. ABC kah? ABC kah cendol? Keras juga dia punya ais ni. Okey, kita layan ABC Matu.
Sekarang kita nak menuju ke Daro. Kat Daro nanti kita singgah sekejap lah, tengok-tengok view dia. Lepas tu teruskan perjalanan ke Berwit. In 100 meters, turn left. Turn left katanya. Turn right. Alah, sekejap turn left, sekejap turn right. Kecoh lah map ni. Jangan dah buka dah. In 200 meters, turn right. Buka stall. Ini sebelah ujung Pasar Matu. Kat sini ada pasar malam. Ini adalah sedikit pemandangan dekat kawasan Kampung Bawang, iaitu selepas Matu sebelum Daro. Dekat sebelah kiri kita tu macam medan niaga Matu. Teruskan perjalanan kita ke Daro. 335 kita sampai dekat Pekan Daro. Kita nak singgah sekejap dan tengok jalan-jalan, ambil gambar sekejap. Lepas tu kita teruskan perjalanan kita ke Berwit. Okay, sampai Pekan Daro. Nanti mungkin keluar pakai jalan tol lagi lah. Untuk medan makan Daro penuh. Kita tiba di Pekan Daro sekitar jam 4 petang setelah menempuh jarak sejauh 25 km dari Pekan Matu. Pekan ini terletak berhampiran Muara Batang Lasar dan menjadi tumpuan utama penduduk kawasan Matu dan Pulau Berwit sebagai pusat membeli keperluan harian yang terdekat berbanding dengan jarak ke bandar-bandar lain di sekitarnya. Kita parking di mana? Kita lah parking. Setelah singgah sebentar di Pekan Daro, kita meneruskan perjalanan ke Jambatan Batang Lasar. Perjalanan dari Pekan Daro ke Jambatan Batang Lasar mengambil masa sekitar 10 minit dengan kelajuan santai. Sekarang kita menuju ke Jambatan Daro Berwit. Kita belok kiri ya, menuju ke jambatan. Dan kita sekarang menaiki jambatan Daro Berwit. Sebelah kanan kita ni menuju ke Kuala dan sebelah kiri kita menuju ke Sibu. Jambatan sepanjang 2.43 km ini siap dirasmikan pada 22 Februari 2025 dan membolehkan penduduk Pulau Berwit berkunjung ke daerah-daerah lain di bahagian muka melalui jalan darat. Perasaan kita semasa memandu melalui jambatan ini boleh dikatakan agak nervous sebab Muara Batang Lasar lebarnya agak luar biasa dari apa yang kita bayangkan sebelum ini. Namun begitu, perasaan teruja juga tetap ada kerana dapat melihat pemandangan sungai dan daratan yang terbentang luas. Kita dah sampai feri Batang Paluh. Masih sempat ni saya. Ini adalah satu-satunya feri yang masih digunakan untuk menghubungkan Pulau Berwit ke Tanah Besar wilayah Sarawak. Sewaktu kami menggunakan feri ini, kelihatan di kejauhan Jambatan Batang Paluh sedang melalui proses pembinaan. Jika Jambatan Batang Paluh sudah siap sepenuhnya, tiada lagi perkhidmatan feri untuk pemanduan dari Oyak dan Dalat ke Bandar Serike. Selepas 35 minit perjalanan dari feri Paluh, kita tiba di Jambatan Batang Rajang. Jambatan sepanjang 1.44 km ini siap dan dirasmikan pada 17 Mei 2025, menghubungkan Serike ke Tanjung Manis melalui jalan darat.
Sekejap lagi, 20 minit je lagi tinggal. Pukul 5.40 kita baru keluar pergi Borneo Highway, dan sekarang kita nak singgah di Jakar lah. Kita sedang mengejar masa memandangkan stesen minyak di Jakar tutup pukul 6 petang. Disebabkan selepas ini kita akan masuk ke simpang jalan ke Pekan Pusat. Mau tak mau kita mesti mengisi minyak di Pekan Jakar kerana kita tidak pasti lokasi stesen minyak seterusnya yang masih dibuka di waktu malam, apalagi kita akan lalu di pekan-pekan kecil sepanjang jalan pesisir. Sekarang kita dah limpas kawasan Ratok tadi ya, tapi belum sampai lagi dekat pusat lah. Ini adalah Pekan Pusat. Kita baru singgah sini ya. Ini adalah kawasan waterfront dia lah. Saya pasti ramai di kalangan anda belum pernah ke sini. Sebuah pekan bernama Pusat. Pekan ini terletak di Batang Seribas, bahagian Betong. Jika kita memandu di Borneo Highway dari arah Serike dan menuju ke Jambatan Batang Lupa, kita pasti lalu Pekan Pusat. Ini adalah pertama kali kita singgah di Pekan Pusat. Itu pun sebab nak menuju ke Jambatan Batang Lupa. Jika Jambatan Batang Lupa tidak wujud, pasti kami tidak pernah menjejakkan kaki ke pekan ini. Kita tiba di pekan ini setelah gelap dan sekali lagi singgah di sini sewaktu dalam perjalanan balik dari arah Kuching menuju ke arah Sibu. Dari pengalaman kami, rata-rata penduduk pekan ini baik hati dan ramah dengan pengunjung. Gula pong, ramapong, buat, baik mayan, dia jual-jual. Pasar tu banyak jual kuih-kuih lama. Kuih Penyaram Penyaram. Gula pong pakai, kuih speed. Tak ada. Mau lembak lamis tu. Bulan 9 buka. Situ. Mau lembak bau. Mau lembak bau, dia bersih tak tu, semua dibuang. Ujung Oh, di bersih sudah. ada boyak. Ujung ada, sungai kecil. Dulu saya ada. Kan? Lalu kapal lalu kampung tambak. Kadang-kadang naik. Dulu ni naik. Kini mau terjun sungai pun kita beli. Tu si Bani gi orang. Jalan si Bani gi orang. Ya. Ke bau orang jalan. Kadang Tuk masuk air masin ke situ? masuk. Masuk oh? Air masin. Oh. Apa kalau Tongkang saya. Saya agak banyak oleh usaha. Tempat ikan berumah. Rumah ikan. Tuk apa ada bekas sekes kah ataupun permanent? Oh, sudah mau mestart. Mau tengah punggah barang. cuti tu dia nak rame. Nak kami. Si Adi. Si tahu lah si Adi kan si Adi. Tunggu ya Ambil lah. raya haji tu dek. Nak buka tu si Adi. Kita meneruskan perjalanan dari Pusat ke arah Beladin setelah selesai minum di kedai makan yang dibuka 24 jam di Pasar Pusat. Jambatan yang kita lalui seterusnya adalah Jambatan Sungai Rimbas dan Jambatan Batang Seribas 1. Jambatan yang menghubungkan Pusat dan Beladin sepanjang 1.55 km ini dirasmikan dan dibuka kepada orang awam pada 19 Julai 2025. Kita dah sampai dekat Jambatan Batang Lupa 1. Setelah memandu sejauh 52 km, kita pun tiba di Jambatan Batang Lupa 1. Jambatan ini dirasmikan dan dibuka kepada orang ramai pada 21 Mei 2026. Jambatan dua lorong satu arah ini merentasi Batang Lupa menghubungkan Sebuyau dengan Trisau. Dengan panjang keseluruhan mencecah 4.88 km, jambatan ini merupakan jambatan melintasi sungai yang terpanjang di Malaysia. Dengan tiba di jambatan ini, kami sudah pun mencapai hasrat seperti kebanyakan rakyat Sarawak untuk merasakan sendiri pengalaman pertama kali memandu melintasi jambatan Batang Lupa yang ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat Sarawak. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jangan lupa tekan like dan share video ini dengan rakan-rakan. Jika anda pertama kali berkunjung ke channel ini, sila tekan subscribe untuk mengikuti video-video yang kita akan upload di masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi, sekian, terima kasih. Sebelum sampai ke destinasi yang dituju, kita akan melalui 3 lagi jambatan di sepanjang perjalanan ini, yaitu Jambatan Sebuyau,
Jambatan Batang Sadong dan Jambatan Batang Semarahan.